Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ha? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa lagi di dalam siri pengajian kitab hadis Riyadhus Salihin, dan masih lagi kita membincangkan tajuk yang lepas, iaitu ikhlas di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita membincangkan hadis yang ke-10. Hadis yang diriwayat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah. Hadis diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seorang sahabat yang banyak menghafal seorang sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan ingatan. Oleh kerana itu beliau dapat menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mudah. Sebab itulah dalam pengajian hadis ni banyak kita jumpa hadis-hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, salatul rajuli fi jama'atin. Salat seseorang itu dengan berjemaah. Tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqi. Lebih banyak pahala berbanding salat dia di rumahnya dan salatnya di pasarnya, iaitu salat secara bersendirian, tidak berjemaah. Bid'an wa 'ishrina darajah. Lebih 20. Ada kata 25, ada kata 27. Bid'an wa 'ishrin ni 23 hingga 30. Itu dalam bahasa Arab. Pahala bagi orang yang solat jemaah digandakan sehingga 25 kali ataupun 27. Sebagaimana yang diriwayat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menggalakkan kita supaya kita melazimi salat jamaah. Supaya kita sentiasa salat jamaah menjadi amalan kita. Salat jamaah ni. Kerana asal salat khususnya bagi kaum lelaki sembahyang di masjid. Maksud salat jamaah di sini salat jamaah di masjid. Boleh 25 hingga 27 kali ganda. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa. Macam mana tu? Boleh 25, 27 pahala. Iaitu apabila kamu berwuduk. Fa ahsanal wudu'ah. Maknanya salat di masjid secara berjemaah tadi bermula di rumah. Iaitu dia bermula dia niat untuk salat berjemaah di rumah lagi. Dia turun daripada rumah dia niat untuk nak salat berjemaah. Sebelum dia turun dia ambil wudu dan dia memperelokkan wuduknya. Thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. La yanhazuhu illa salah, la yuridu illa salah. Dan tidak ada niat yang lain kecuali nak pergi salat. Bukan dia nak pergi ke lain.
Dia nak pergi solat berjemaah untuk mendapat ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang yang sembahyang jemaah. Lam yakhtu khutwatan. Dia tidak melangkah satu langkah illa rufi'a lahu biha darajatun. Kecuali kelebihan yang pertama yang diberi kepadanya ialah diangkat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa hutta anhu biha khati'atun. Kelebihan yang keduanya dihapuskan daripadanya dosa-dosa kecil. Maknanya dua kelebihan bagi orang yang apabila dia dengar azan ataupun sebelum daripada azan lagi, dekat dengan masuk waktu solat, dia niat nak pergi solat. Dia ambil wuduk di rumah dia dan dia perelokkan wuduk. Lalu dia turun daripada rumah dia, sama ada dia pergi berjalan kaki ke masjid ataupun naik motor ataupun naik kereta, pergi ke masjid. Setiap langkah yang dia langkah, setiap pusingan roda motor ke kereta ke, semua sekali dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dianya dua kelebihan. Yang pertama, dapat pahala. Setiap langkah yang dia langkah tadi akan diberi pahala. Yang keduanya, dihapuskan dosa. Itu besar kelebihan orang yang pergi sembahyang berjemaah. Hatta yadkhulal masjidah, sehinggalah dia masuk masjid. Sehingga dia sampai ke masjid, dia tidak buat benda lain. Tidak kata sampai di masjid duk buat, jumpa dengan orang di masjid itu, duk buat dulu. Nanti orang komak dulu baru kita naik. Tidak. Ataupun dia pergi ke masjid, dia tidak buat, dia tunggu bawah. Nanti orang komak baru dia naik. Itu pun tidak termasuk juga. Yang kelebihan tadi, apabila sampai di masjid, dia terus masuk ke masjid. Kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu. Dia naik ke masjid, dia baca doa, masuk masjid. Kemudian dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Setelah dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia duduk tunggu solat. Maka dia dapat pahala solat. Seperti dia solat. Pahala menunggu solat. Pahala menunggu solat ni seperti orang yang solat, di dalam solat. Besar. Jadi orang yang sembahyang jemaah tu bermula daripada di rumah dia. Dia niat untuk nak sembahyang jemaah tu, dapat pahala. Di jalan dia nak pergi ke masjid, dapat pahala. Setelah dia sampai di masjid, dia tunggu untuk sembahyang pun dapat pahala. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Nabi kata para malaikat sentiasa mendoakan kepada kamu madama fi majlisihi, selama mana dia berada di majlisnya. Berada di majlisnya. Para ulama sebutnya selama mana dia berada di dalam masjid kerana menunggu solat. Sama ada kita pergi awal solat, setiap waktu solat kita pergi awal, kita tunggu, dapat pahala. Ataupun kita pergi solat maghrib, selepas pada solat maghrib kita dengar kuliah maghrib untuk menunggu solat isyak, dapat pahala. Dapat pahala tunggu solat satu, dapat pahala belajar agama pun dapat, dan dapat pahala iktikaf. Kalau kita niat iktikaf, banyak pahala-pahala yang kita dapat dengan sebab kita niat nak solat berjemaah di masjid. Yaqulun, malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatikanlah ia. Malaikat doa supaya Allah merahmati orang yang menunggu salat. Jadi kita ni nak doa para malaikat. Kerana malaikat ni hamba yang tidak berdosa. Apabila dia berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa dia. Kita nak doa para malaikat. Tolong doa kepada kita. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah kepadanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fih, selama mana dia tidak mengganggu orang lain dengan anggota dia ataupun dengan lidah dia. Dengan anggota dia
Dia duduk dalam masjid. Duduk pergi mari dalam masjid, mengganggu orang nak solat, mengganggu orang nak baca Quran, nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terhalang daripada doa para malaikat tadi. Jadi apabila kita masuk masjid, kita kena jaga adab kita berada dalam masjid. Duduk, jangan mengganggu orang. Bahkan kita duduk, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita salat, kita melakukan amalan-amalan yang mendapat pahala. Ini keuntungan besar bagi orang yang sentiasa pergi ke masjid untuk salat di masjid. Ataupun dia mengganggu dengan kata-kata, dia bercakap. Duduk buah juga dalam masjid pun duduk buah juga. Ada orang tu tidak boleh jumpa orang, dia nak buah selalu. Dalam masjid pun dia nak buah juga. Maka dia tidak dapat doa para malaikat. Dengan sebab dia ni mengganggu orang lain. Dia tidak menjaga adab-adab ketika berada di dalam masjid. Jadi, apabila kita tahu ini peluang baik untuk mendapat doa para malaikat, maka kita boleh beramal selalu. Malam yuhdith fihi, selama mana dia tidak berhadas. Dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas dah, batal wuduk dia pun tidak dapat juga pahala. Tidak dapat juga doa para malaikat. Dia duduk dalam keadaan wuduk. Duduk dalam masjid, dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat doa para malaikat. Ini hadis ini satu galakkan kepada kita, satu nasihat kepada kita, satu peringatan kepada kita supaya kita jaga solat berjemaah di masjid. Sekarang ni kita tidak boleh nak pergi solat berjemaah di masjid kerana masjid tutup, masjid hak bilangan yang tertentu sahaja. Pak kita nak dapat lagu mana pahala-pahala di masjid ni? Sebagaimana hadis yang kita baca sebelum daripada ni, sekiranya kita sebelum daripada berlaku kesempitan, berlaku kecemasan ni, sebagaimana Covid sekarang ni, sebelum ni kita istiqamah dengan solat berjemaah. Sekarang ni kita nak solat berjemaah cuma ada halangi, tidak boleh pergi solat berjemaah, maka kita tetap dapat pahala solat berjemaah dan pahalanya tidak kurang sebagaimana kita istiqamah ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa dia. Sebab itulah ketika ada peluang untuk kita nak solat berjemaah, maka kita rebutlah peluang dengan sungguh-sungguh. Kita rebut peluang untuk solat berjemaah di masjid. Pergi. Masa tubuh kita sihat. Masa kita ni tidak sibuk dengan kerja. Kita pergi selalu ke masjid untuk solat berjemaah. Supaya apabila kita ni sakit, kita tetap juga dapat pahala solat berjemaah. Kerana kita istiqamah menjaga solat berjemaah tadi. Begitu juga ketika kita sibuk tinggal solat jemaah. Begitu juga ketika kita ditimpa kecemasan sebagaimana sekarang ni, Covid, maka kita juga dapat pahala solat berjemaah. Dan hadis yang ke-11, wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Diriwayat daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Nabi. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, yang diriwayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman. Ini dia panggil hadis qudsi. Hadis ni hadis qudsi. Hadis ni ada dua jenis. Yang pertama hadis Nabi, yang keduanya hadis qudsi. Hadis Nabi ni lafaz daripada Nabi, makna pun daripada Nabi. Makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yang dicampur ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyebut.
Hadis kursi, lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis, telah menetapkan kebajikan dan juga keburukan, dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis. Maksud menulis ini dua. Yang pertama dia panggil kitabatin sabiqah, iaitu Allah telah tulis di Lauh Mahfuz. Sebelum daripada adanya makhluk ni, Allah menjadikan makhluk ni, Allah telah tulis semua sekali di Lauh Mahfuz. Jadi maksud tulis di sini, tulis di Lauh Mahfuz. Yang keduanya kitabatun lahiqah, iaitu Tuhan tulis ketika kita beramal. Masa kita nak beramal tu Tuhan tulis. Dua penulisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tulis kepada seorang hamba. Ketika sebelum dia ada lagi, di Lauh Mahfuz dulu Tuhan tulis dah, dan ketika dia nak melakukan amalan tu Tuhan tulis. Iaitu al-hasanat was-sayyi'at. Sama ada dia buat benda baik ataupun perkara buruk, kebajikan ataupun dosa, dia buat. Thumma bayyana dhalika, kemudian Allah terangkan yang demikian itu, faman hamma bihasanatin, sesiapa yang ada niat untuk buat kebajikan, untuk buat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia niat nak buat, falam ya'malha, tapi dia tak buat. Niat nak buat, niat ada dah untuk nak buat. Nak buat dah, sungguh-sungguh ada nak buat, tiba-tiba dia tak buat, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, dia dapat satu pahala, iaitu pahala niat. Dengan sebab dia niat, ada niat nak buat amalan tadi, walaupun dia tak buat, dia sudah dapat satu pahala niat. Dia dapat. Wa in hamma biha fa'amilaha. Sekiranya dia niat nak buat amalan tadi, lalu dia buat amalan tadi. Niat dan juga buat. Katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin. Allah telah menulis pahala, memberi pahala kepadanya 10 pahala. Sehingga 700. Dan sehingga lebih daripada 700 mengikut kategori amalan. Dan mengikut keikhlasan orang yang buat. Dan mengikut setara mana dia ni mengikuti syariat. Semua tu dia ambil kira belaka. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pahala. Kerana pahala, amalan di antara satu amalan dengan amalan yang lain tidak sama dari segi ganjaran pahalanya. Sembahyang Jumaat 25 hingga 27 kali ganda, boleh pahala. Baca Quran satu huruf 10 dapat. Sedekah 700 kali ganda. 700 kali ganda. Puasa tidak ada had. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pahala tidak ada had. Puasa. Begitu banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tadi mengikut kategori amalan tadi dan juga tahap keikhlasan yang dia buat. Sebab itulah sama-sama orang yang solat di sah pertama, solat jemaah di masjid di sah yang pertama, sama-sama akad takbir selepas daripada tu imam takbir, tapi pahalanya tidak sama kerana berbezanya tahap keikhlasan di antara seorang dengan yang lain. Jadi semua tu dia ambil kira belaka. Perbezaan kita dapat pahala. Cumanya nak sebut di sini, di dalam konteks dan juga konsep kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun satu ketaatan akan digandakan dengan berganda-ganda pahala. Wa in hamma bisayyi'atin, sekiranya dia niat untuk buat satu dosa,
Nak buat satu dosa falam ya'malha. Dia tak jadi buat dosa tadi. Tak jadi buat tadi kerana dia ingat ke Tuhan. Kerana dia mendengar nasihat daripada kawan dia ke, ataupun dia pergi dengar kuliah ke, diberitahu sehingga dia ni nak buat, berasa menyesal. Berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tinggal dosa tadi. Lalu dia tinggal dosa tadi. Dia niat dah untuk nak buat dosa tadi, dengan sebab dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggal dosa tadi. Katabaha Allah Taala indahu hasanatan kamilah. Dia dapat satu pahala. Jadi dosa ni kita niat nak buat dah. Tak buat kerana ingat kepada Allah, kita dapat satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Sekiranya dia niat dan dia buat dosa tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis dengan satu dosa. Dengan satu dosa, bukan kata lebih daripada satu dosa, tidak. Jadi konsep pahala dengan dosa ni berbeza. Kata para ulama'nya, konsep pahala ni Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala, ganjaran pahala kepada hamba-Nya berdasarkan kepada sifat Allah, sifat fadl, kurniaan Allah, dengan sifat kurniaan. Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, sentiasa menambah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang Tuhan beri kepada hamba. Itu konsep pahala. Dan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi balas dosa tadi dengan sifat adil, dengan sifat keadilan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi. Tuhan beri banyak, limpah ke dia, itu bukan satu kezaliman. Berapa dia buat kebaikan boleh 10-nya. Hak tu tak apa. Kerana menunjukkan dia tu murah. Tapi kalau dia buat dosa, satu dosa Tuhan balas 10. Itu satu kezaliman. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala balas dosa ni dengan satu. Buat satu dosa, maka boleh satu dosa. Cuma sebagaimana pahala juga dapat, kadang-kadang dapat besar kecil itu, ambil kira tepat, ambil kira masa juga. Sebagaimana kita semayang biasa ni dapat 25, 27. Tapi kalau kita semayang di masjid Nabi, boleh 1000. Semayang di Masjidil Haram boleh 100,000. Begitu juga dengan dosa. Kalau sekiranya dosa biasa boleh satu, kecil. Tapi kalau kita buat di tanah haram, dosa tadi akan jadi lebih besar. Dosa tadi. Begitu juga mengikut kategori orang. Tidak sama. Sebagaimana isteri Nabi. Dia buat pahala, dapat pahala yang besar. Dia buat kebajikan. Begitu juga kalau dia buat dosa, maka dapat dosa yang lebih besar daripada orang lain. Begitu juga dengan para ulama, kita kata dia buat amalan, maka dapat pahala yang lebih besar. Dan kalau dia buat dosa, maka dapat dosa yang lebih besar daripada orang lain. Itu hadis yang ke-11. Dan para ulama juga menyebut tentang hadis ni, kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawinya sebut tentang hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala balas ketaatan ni dengan kurniaan. Dan balas keburukan dosa tadi dengan keadilan. Supaya manusia ni dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan begitu, tapi masih lagi ramai orang yang masuk neraka. Masih lagi ramai dengan orang yang masuk neraka. Kalau sekiranya orang yang masuk, orang yang buat amalan kebajikan tadi, buat satu dapat satu, maka begitu ramai lagi orang yang masuk neraka. Jadi ini di antara rahmat. Kerana orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah. Masuk syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah melipat gandakan segala amalan yang dilakukan oleh hambanya supaya hambanya dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Diriwayat daripada Abi Abdurrahman, gelaran dianya, nama dia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni seorang sahabat sahabat besar yang dikenali sebagai fuqaha'us sahabah. Ulama fiqh di kalangan para sahabat Nabi. Tepat rajung para sahabat apabila nak tahu tentang hukum tentang agama. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Hadis ini menceritakan tentang umat yang terdahulu, umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Isa. Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritanya tentang 3 orang. Dan para ulama juga bincang, dia panggil syariah man qablakum. Syariat sebelum daripada kita ni. Syariat menjadi syariat kita ataupun tidak. Itu menjadi perbincangan para ulama juga. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama, syariat orang yang sebelum kita yang khusus kepada mereka sahaja. Ada nas-nas yang telah melarang ataupun nas yang bercanggah dengan syariat kita, maka hak itu tidak boleh, tidak menjadi syariat kita. Yang keduanya, syariat sebelum kita ni yang bertepatan dengan syariat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan, itu menjadi syariat kita. Itu menjadi syariat kita. Itu sepakat ulama. Yang ketiganya, syariat orang yang terdahulu tidak ada nas yang kata bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad, dan tidak ada nas juga ia menyokong syariat tadi. Itu yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sama ada dia tu dikira syariat kita ataupun tidak syariat kita. Itu yang menjadi khilaf. Dua tadi tu sepakat para ulama. Jadi hadis ini menceritakan tentang 3 orang. Orang yang sebelum daripada kita. Dan hadis ini bertepatan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia keluar daripada rumah dia nak pergi ke bukit nak cari kayu api. Pergi ke bukit. Hatta awahumul mabit ila gharin. Pergi keluar daripada rumah sehinggalah waktu petang dah nak balik tak ada. Lalu dia singgah di satu gua untuk bermalam. Dalam gua tadi fadakhaluhu, lalu mereka pun masuk dalam gua tadi. Masuk dalam gua tadi untuk tidur dalam gua tadi. Tengah-tengah berada dalam gua tadi, fanhadarat sakhratun minal jabali. Tiba-tiba bergolek jatuh sebutir batu besar. Batu besar daripada atas bukit. Bergolek sehinggalah siapa di pintu gua berhenti situ. Fasaddat alaihimul ghar. Tutup pintu gua. Nak tubik tak boleh. Terperangkap dalam gua. Ini dia panggil berada dalam kesempitan. Dalam keadaan kecemasan. Macam mana ni kita nak buat ni? Nak ikhtiar dengan 3 orang. Nak tolak batu, tarak. Tarak dengan 3 orang. Tapi kena ikhtiar juga. Lagu mana kita nak buat? Lalu dia bincang 3 orang ni lagu mana ni. Lalu mereka pun sebut tak boleh dah.
Tak ada jalan lain. Nak ikhtiar, nak tolak batu tak gerak. Kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Faqalu, lalu mereka pun sebut, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah Ta'ala bi salihi a'malikum. Di kalangan ramai-ramai mereka ni sebut, dia kata, kita ni tak ada jalan lain dah. Tidak akan selamat dah. Boleh jadi mati sini lah pokok kita ni. Cumanya satu jalan sahaja. Tidak boleh menyelamatkan kita daripada batu ni kecuali dengan doa. Dan doa tadi lagu mana nak supaya kita ni diperkenalkan. Mudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita tadi, hendaklah kamu bertawassul dengan amalan soleh kamu. Tawassul ni kita minta dengan Allah. Cumanya melalui. Kita sebut. Jadi tawassul ni salah satu daripada sebab mudah diterimanya doa kita. Cuma tawassul ni ada yang sepakat para ulama, ada yang khilaf di kalangan ulama. Yang sepakatnya pak semua sekali tawassul. Yang disebut sebagai tawassul yang menepati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertamanya tawassul dengan iman. Tawassul dengan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana. Orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman kepada kamu. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada kamu, faghfir lana dhunubana, ampunkanlah dosa kami. Mereka telah bertawassul dengan iman. Tawassul dengan iman, salah satu daripada tawassul yang sabit dengan Al-Quran. Apabila kita berdoa, berada dalam keadaan kesempitan. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi juga tentang tawassul ni, dia sebut apabila kita berada dalam kesempitan, maka kita berdoa dan bertawassullah dengan amalan soleh kita. Bertawassul dengan iman. Bagaimana kita berada dalam keadaan sekarang ni lah, COVID sekarang ni. Tak ada dah. Walaupun berbagai-bagai usaha dah dibuat. Kerajaan dengan usaha dia. Macam-macam usaha dah buat. Sehingga kita berada dalam kesusahan. Untuk nak hidup, maka satu cara. Sebagaimana 3 orang yang terperangkap dalam gua tadi, iaitu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya doa kita mudah diterima oleh Allah, maka kita bertawassullah dengan amalan soleh kita. Bertawassul dengan iman. Yang pertamanya, tawassul dengan iman. Yang keduanya, tawassul dengan amal soleh. Kita bertawassul dengan amal soleh. Sebagaimana yang kita akan baca. Dalam hadis ni, mereka bertawassul dengan amal soleh. Dan yang ketiganya, bertawassul dengan nama Allah. Nama Allah. Kita nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kepada kita. Ya Razzaq urzuqna. Wahai Tuhan yang memberi rezeki kepada hamba-Nya, berilah rezeki kepada kami. Kita minta dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, kita bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah bertawassul dengan Abbas. Dengan Abbas, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana berlaku kemarau besar di Madinah, ketika tu orang semua susah belaka. Macam mana ni? Ana minta hujan ni, maka dia bertawassul dengan pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai tawassul sunnah. Yang sabit daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tawassul yang lain itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang pentingnya kita beramal dengan tawassul yang tak ada khilaf. Yang tak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan tawassul ni termasuk dalam masalah fiqh.
Dia tidak termasuk dalam masalah akidah, tidak. Jadi tidak boleh kita nak balah, kita nak berkelahi dalam masalah tawasul ni, kerana dia termasuk dalam masalah fiqh. Yang patut berlaku perselisihan di dalam fiqh ni. Yang menjadi kebiasaan. Yang menjadi sifat fiqh tu khilaf ataupun berselisih. Cuma dalam kaedah kita nak beramal, kita utamakan ya sabit secara sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dianya, kita kena berdoa dengan bertawasul dengan amalan soleh. Lalu yang pertama pun berdoa, qala rajulun minhum. Orang yang pertama di kalangan mereka pun berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku ni masih ada kedua orang tua aku. Ibu bapa aku masih hidup lagi. Dan masih tua dah. Dan akunya sangat berbakti kepadanya. Sangat berbuat baik kepadanya. Wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala. Dia kata akunya sama-sama kebiasaan aku, kerana aku menghormati ibu bapa aku, kerana aku ni berbakti kepada kedua ibu bapa aku, tandanya aku tidak minum malam. Aku tidak minum pada waktu malam sebelum keduanya. Jadi biar ibu bapa aku minum dulu, baru aku minum, baru anak isteri aku minum, dan juga hamba sahaya aku lain, semua sekali minum selepas daripada ibu bapa aku minum dulu. Dia sebut kepada Allah Subhanahu wa taala amalan soleh dia. Fana abi talabu syajari yauman. Dia kata satu hari aku tubik daripada rumah aku pergi jauh nak pergi cari kayu. Nak pergi cari kayu. Falam arih alaihima hatta nama. Dan aku tidak sempat balik. Apabila aku sempat balik tu, pergi purah susu tu, aku nak bui, tengok kedua-duanya telah tidur. Kerana lewat malam dah. Fahalabtu lahuma ghubuqahuma. Lalu aku pun pergi purah susu untuk minum malam. Kedua ibu bapa aku tadi, fawajadtuhuma naimaini. Dan aku dapati kedua-duanya tidur dah. Fakarihtu an uqizahuma. Dan akunya tidak suka untuk gerak dia. Aku tidak suka mengganggu dia tidur. Kalau aku gerak dia nak bui minum, takut terganggu dia tidur. Wa an aghbuqa qablahuma. Dan aku tidak suka juga aku minum dulu. Dah dia tidur dah, kita minum dululah. Anak bini kita minum dulu. Tak. Aku pun tidak minum. Anak aku, isteri aku, semua sekali tidak minum. Kerana menghormati ibu bapa aku tadi. Wal qadahu ala yadi. Bekas susu tadi itu berada di tangan aku. Antazru istiqazahuma hatta baraqal fajr. Aku duduk berdiri muka pintu, tunggu dia jaga daripada tidur tadi, sehinggalah sampai waktu fajar. Dekat dengan subuh dah. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadamayya. Anak aku ni lapar terlajak, kerana lapar terlajak duduk jerit di kaki aku. Lapar anak. Aku tak bui. Aku tak bui dia ni minum dulu. Walaupun dia lapar. Sangat dah. Fastayqaza. Lalu kedua ibu bapa aku tadi jaga daripada tidur. Fashariba rubuqahuma. Dia pun minum malam dia tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Lalu dia sebut, ya Allah, sekiranya aku buat tu ikhlas kerana-Mu semata-mata. Amalan yang ikhlas. Aku buat amalan ni kerana berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni di antara sebesar-besar amalan. Sementara kita ada kedua ibu bapa, maka kita berbuat baiklah. Kerana inilah satu peluang untuk kita nak dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sekiranya kedua ibu bapa kita tak ada dah, maka kita telah tertutup satu peluang amalan yang kita sepatut dapat daripada amalan tadi. Jadi ada kata dia ambil peluang ni. Dan dia buat dengan penuh ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala tahu hati dia, keikhlasan dia. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Aku minta, aku pohon gamun ya Allah supaya kamu bukalah sikit kesempitan yang kami hadapi sekarang ni dari batu besar yang tutup pintu gua. Minta dengan Allah dengan bertawassul kepada amalan soleh tadi. Fanfarajat syai'an la yastati'u al-khuruj minhu, lalu terbuka sikit. Nak tubik talih lagi. Terbuka sikit. Itu menunjukkan Allah telah perkenankan doa dia. Dengan sebab dia telah berdoa dan dia telah menyebut amalan yang paling ikhlas. Sebab tu apabila kita nak berdoa, kita cari amalan gapo hak paling kita buat yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-akhar, yang kedua pun berdoa. Yang kedua berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, dulunya aku ni ada sepupu perempuan. Sepupu perempuan aku ni kanat ahabban nasi ilayya. Aku ni cinta telajak kepada dia. Aku sangat cinta kepada dia ni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain sebut, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku cinta kepadanya sebagaimana orang lelaki lain cinta kepada orang perempuan. Cinta dalam hati dia ni. Fa aradtuha ala nafsiha. Sehingga aku ni berasa nak zina dengan dia. Nak pujuk dia supaya suruh diri dia kepada aku. Famtana'at, tapi dia enggan. Dia tak mahu. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Apabila dia ingat aku ni berasa perah dah. Sehinggalah berlalu beberapa tahun. Berlaku satu tahun tu kemarau besar. Kemarau besar. Dan dianya hidup susah. Tak ada makan ni. Supaya dalam keadaan sekarang ni lah. Orang yang kemarau tak ada makan ni. Kita sekarang ni ditimpa musibah penyakit ni. Sehingga nak kerja tak boleh, tak ada makan ni juga. Tak ada makan ni, susah. Jadi susah tu, kita bagi orang yang beriman sebelum daripada kita minta dengan makhluk. Minta dengan kerajaan, minta dengan sesama manusia ni, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akak tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang berlaku tu mari daripada Allah. Musibah, ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita minta dengan orang lain. Supaya hati kita ni sentiasa bergantung rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita ni terpengaruh dengan manusia sehingga kita tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Dia mari merayu, dia kata aku ni susah telajak ni. Nak makan pun tak boleh, tak ada makan ni. Tolonglah aku bagi duit sikit. Nak beli untuk nak makan aja, untuk nak hidup saja. Betul aku ada piti, aku beri ke dia 120 dinar. Banyak. Bagi 120 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi ada syarat. Menak piti aku boleh beri kepada kamu. Aku beri banyak 120 dinar aku akan beri kepada kamu. Cuma syaratnya mu kena serah dirimu kepada aku. Kerana lama dah dia ni cinta, bercita-cita untuk bersama dengan perempuan tak, dengan sepupu dia ni. Sekarang ni peluang baik. Bagi dia nya inilah peluang baik.
Dia memang akan dapat dah bagi dianya. Fafa'alat. Lalu perempuan tadi kerana terdesak telajak dah. Nak makan tak boleh. Untuk nak hidup. Lalu ditawarkan dengan duit tadi. Tapi dengan syarat kena suruh tubuh dia kepada dia. Lalu dia setuju untuk suruh. Hatta idza qadartu 'alaiha. Sehingga aku ni mampu buat dah. Dia suruh diri 100% kepada aku dah. Dalam riwayat lain sebut falamma qa'adtu baina rijlaiha. Sehingga manakala aku ni duduk di antara dua kakinya. Qalat ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bihaqqi. Lalu keluar daripada mulut dia satu perkataan yang masuk terus ke dalam hati aku. Dia sebut ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqillah ni perkataan yang Allah pesan kepada hambanya, Nabi pesan kepada umatnya, dan juga para ulama pesan kepada orang-orang Islam semua sekali. Perkataan ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ni yang sangat besar. Yang mana pesanan ni boleh masuk ke dalam hati dan menggoncang hati manusia. Dengan sebab dia sebut ittaqillah tadi, dia sebut wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Jangan kamu sarung cicing kecuali dengan hak. Dia kata jangan kamu berzina. Ini dia panggil satu kata-kata kiasan. Dia sebut jangan kamu berzina kecuali dengan haknya, iaitu kamu kena berkahwin. Kalau mu nak juga ke aku, mu nikah. Mu nikah dengan aku. Kata dia ni, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Dengan sebab aku dengar perkataan dia yang besar bagi akunya, yang masuk ke dalam hati aku, yang menggoncang hati aku, ittaqillah tadi, lalu aku terus tinggal dia. Aku tidak melakukan zina. Aku tinggal. Sedangkan dia tu orang yang paling dicintai kepada aku. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Dan aku tinggal, aku tak ambil balik duit yang aku beri ke dia tadi. Aku beri. Dengan duit-duit aku beri belakang ke dia ke semua sekali. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, sekiranya aku buat ni semata-mata ikhlas kerana-Mu. Tak ada kerana lain. Kerana ikhlas kepadamu sahaja, fafruj 'anna ma nahnu fi. Maka bukakanlah kesempitan yang kami hadapi sekarang. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amalan soleh yang dia buat tadi, iaitu afif, sifat jaga maruah, sifat jaga diri. Ini besar. Kita jaga diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertawassul dengan sifat ni, fam farajatis sakhratu, lalu terbukalah batu tadi. Ini menunjukkan doa dia telah diperkenankan oleh Allah. Telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergerak batu tadi. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Cuma mereka nak tubik talih lagi. Talih lagi. Wa qala thalith. Apabila nampak bergerak dah batu, lalu yang ketiga tadi berdoa. Yang ketiga tadi berdoa, Allahumma inni istajartu ujara. Ya Allah, aku ni dulu ada kuli. Ada pekerja. Yang bekerja dengan aku. Aku ni tokeh. Majikan. Orang bekerja dengan aku. Wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Dan akunya, semua aku beri dengan penuh amanah. Orang kerja, aku bagi gaji cukup. Aku bagi gaji dia awal lagi. Kalau janji awal bulan lagi aku bagi gaji kepada dia. Tidak kata bagi gaji tidak cukup atau pelewak gaji dia. Ni tidak amanah. Dia kata semua aku bagi gaji belaka kepada pekerja-pekerja aku kecuali seorang. Seorang aku tak bagi gaji kepada dia. Kenapa? Tarakalladzi lahu wa dhahaba. Dia kerja tak ada habis bulan, dia pun tinggal kerja.
Dia tinggal kerja dia pun tak ada mari ambil gaji berapa semua sekali. Pakai tinggal pergi. Aku pun tak tahu dia ni pergi mana. Jadi gaji dia tetap ada. Tak boleh kalau orang kerja dengan kita, kita kata oleh kerana kamu tidak cukup bulan kerja, gajimu tak ada. Mu kerja separuh bulan, maka gajimu tak ada. Tak, kena bagi gaji dia kerana hak dia kerja. Titik peluh yang dia guna, tenaga yang dia guna tu, mesti kena ada imbuhan. Pasal kita berjanji dengan dia, kita nak bagi gaji kepada dia. Kita kena bagi kepada dia. Fathammartu ajrahu. Lalu aku laburkan gaji dia tadi. Lagu mana aku labur? Aku beli lembu, aku beli unta, aku beli kambing banyak. Hatta kathurat minhul amwal. Sehingga harta yang aku bagi tadi tu banyak. Lembu beranak, beratus-ratus ekor dah. Unta, kambing semua sekali. Kau lama, kau banyak. Faja'ani ba'dahin. Selepas beberapa tahun, mari pula dia. Mari jumpa toke ni. Mari jumpa toke. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Dia mari tanya, dia sebut, okey, hamba nak mari ambil gaji hamba dulu. Hamba tinggal dululah. Hamba tak ada ambil dulu, hamba nak ambil balik. Faqultu lahu, lalu aku pun sebut kepada dia, kullu ma tara min ajrika. Dia kata apalah, memanglah mun dulu tak ada ambil gaji. Mu nak ambil gaji memang hak mu. Cuma gaji mu sekarang ni hak mana depan mu ni semua gaji mu belaka. Hak depan mu. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Unta, lembu, kambing, hamba hak cara ke lembu unta semua sekali ni hak mu belaka. Semua ni gaji mu dulu belaka. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Maka dia pun sebut, toke jangan duduk ejek kami. Toke gaji hamba dulu banyak kita semua ni. Jangan buat main-main dengan saya ni. Saya nak mari ambil gaji saya sungguh ni. Faqultu la astahzi'u bika. Dia kata tak, aku bukan buat bergurau berapa, dah buat nak main-main dengan kamu, nak ejek kamu, tidak. Ni sebenar ni. Ni sebenar ni. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Apabila dia sebut lagu tu, dia pun dah sebut kata hak dia ambil semua, tak tinggal sikit rabu. Tidak kata dah tolong pero, tolong berapa, tak apalah hamba berilah hak ni sikit. Tak, dia ambil semua sekali, wagi semua sekali. Dan dia sendiri pun tak ada berasa apa. Tidak kata mujur cara ke dia aja. Tak ada beri sikit rabu, tak ada. Kerana dia buat tu penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu saudara dia. Supaya saudara dia ni mudah. Niat dia tadi ikhlas kerana untuk nak membantu saudara dia tadi. Faqala, lalu dia pun berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, sekiranya aku buat tadi itu ikhlas kerana-Mu semata-mata. Tak ada bukan kerana aku nak muka lain, tak ada. Aku buat tu kerana ikhlas kerana-Mu semata-mata. Fafruj 'anna ma nahnu fi. Tolong bukalah kesempitan yang kami hadapi sekarang. Fanfarajatis sakhratu. Lalu terbukalah batu tadi. Fakharaju yamshun. Mereka pun keluar daripada gua dan boleh balik ke rumah masing-masing. Ini cerita 3 orang umat sebelum daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab mereka ditimpa kesusahan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati dan bertawasul dengan amalan soleh mereka tadi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong mereka, telah memperkenalkan doa mereka. Jadi ini di antara rahsia macam mana kita nak supaya kesempitan yang kita hadapi ni
Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada kita, dan doa kita tadi diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang ni masih lagi berada dalam kesempitan. Ya, ada sebahagian daripada kita ni siapa bunuh diri. Kerana apa? Seolah-olah dia telah terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ingat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak ingat bahawasanya musibah yang dia hadapi sekarang ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak dapat mengangkat musibah ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musibah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia ni azab kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang buat maksiat kepada Allah, dan rahmat kepada orang mukmin. Kerana orang mukmin apabila dia sabar dengan musibah, dia redha dengan musibah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran yang besar dan akan mengangkat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita berhadapan dengan musibah, maka kita kena ingat kepada orang-orang yang dahulu daripada kita yang telah menerima musibah yang lebih teruk daripada kita. Di kalangan para nabi-nabi yang terdahulu daripada kita. Di kalangan para ulama, para salihun yang terdahulu daripada kita. Ramai mana orang yang sebelum daripada kita ni telah menerima musibah yang lebih besar daripada kita. Dan mereka tetap bersabar. Kita pun baca cerita sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah. Mereka telah dizalimi, ditindas oleh golongan kafir Quraisy ni lebih payah daripada kita lagi. Sehingga satu tahap dikepung ekonomi, tak boleh makan. Hanyalah makan rupuk kering. Siapa tahap makan rupuk kering? Nabi kita dan juga keluarga dia dan juga para sahabat. Susahnya. Adakah itu satu penghinaan kepada Nabi? Tidak. Itu satu kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kemuliaan, nak bagi pahala yang besar, nak angkat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini sahaja pada malam ni, dan insya-Allah pada minggu depan insya-Allah kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu bab taubah. Kita akan bincang bab bertaubat daripada dosa-dosa insya-Allah. Jadi setakat sini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.